A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam kelas online, dan hari ini adalah tadabbur bersiri ya. Kita akan sambung tadabbur surah Al-Munafiqun. Waalaikumsalam kepada semua pelajar yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-6. Jadi macam biasa, sebelum kita sambung, kita tengok apa pengajaran daripada yang lepas. Antara yang paling besar yang Allah nak sampaikan dalam ayat-ayat yang lepas ialah Allah nak bagi peringatan kepada orang beriman supaya jangan seronok, jangan rasa puas dengan iman kita, dengan amalan kita bila-bila masa pun. Bahkan banyak juga ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang Allah menyebut bahawa sifat orang beriman ialah bila beribadat, bila mereka beriman, mereka tetap rasa takut. Mereka tetap rasa takut, rasa risau sama ada iman mereka betul ataupun tidak, benar ataupun dusta, sama ada amalan mereka ikhlas ataupun tak, diterima ataupun tidak. Bahkan Nabi kita sendiri mengajar selepas solat, yang pertama sekali lepas solat, Nabi ajar kita minta ampun kepada Allah, bukan sebut Alhamdulillah. Dalam Al-Quran juga Allah kata bila tengah melakukan kerja haji, Allah kata wastaghfiru, minta ampunlah kepada Allah. Dalam Quran juga Allah kata orang beriman yang dah beramal soleh, yang tidak mensyirikkan Allah, yang sentiasa menginfakkan hartanya, masih hatinya risau dan takut amalannya tak diterima, sedangkan dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila menghadap Allah, yang nak dibawa ialah amalan. Jadi yang paling mahal ialah setakat mana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Munafiqun secara umum Allah beri peringatan kepada orang-orang beriman supaya berhati-hati dengan orang munafik dan berhati-hati dengan sifat orang munafik. Mungkin sifat tu ada pada diri kita. Okey. Itu satu. Yang kedua, Allah nak beritahu sifat orang munafik juga ialah suka bersumpah. Mereka suka bersumpah, bercakap bohong, dan bila bercakap bohong dia akan bersumpah untuk memastikan orang yang mendengar percaya apa yang dia bohong. Dan juga Allah beritahu orang munafik ni tidak faham agama. Sebab itulah dia menyembunyikan kekufuran. Kalau dia faham agama, dia tahu agama tu adalah yang terbaik, agama tu adalah memberi ketenangan, kebahagiaan, dia tak akan sembunyikan kekufuran. Dia sembunyikan kekufuran dan dia zahirkan agama. Dan juga Allah beritahu dalam ayat keempat, sifat orang munafik ialah yang suka menunjukkan pada zahirnya sahaja, sama ada image-nya, pakaiannya, tutur katanya. Dan ini yang Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi bagi isyarat kepada para sahabat, takwa tu bukan pada percakapan, takwa tu bukan pada penampilan, takwa tu adalah di dada. Jadi yang menentukan orang tu bertakwa ialah setakat mana imannya, keyakinannya kepada Allah, bukan setakat mana dia boleh pandai bercakap, penampilannya smart dan sebagainya.
Kemudian Allah bagi arahan kepada orang beriman supaya berhati-hati dengan orang munafik. Sebab dia lebih mudah nak merosakkan orang Islam daripada orang kafir. Kerana dia musuh dalam selimut. Okey, kemudian ayat yang kelima. Ayat kelima Allah bagi tahu walaupun orang munafik ni musuh dalam selimut, dia menghancurkan Islam daripada dalam, mana kejahatan dia jauh lebih dahsyat daripada kejahatan orang-orang kafir. Tetapi rahmat Nabi kepada semua umatnya, termasuklah kepada orang munafik, sangat besar dan luar biasa. Rahmat Nabi kepada umatnya, termasuklah kepada orang munafik, sangat luar biasa. Sehingga Nabi nak minta ampun bagi pihak orang munafik. Nabi nak minta ampun kepada Allah bagi pihak orang munafik. Sedangkan orang munafik inilah yang kutuk Nabi di belakang Nabi, yang merancang kejahatan kepada Nabi, yang fitnah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, tapi hati Nabi penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Bahkan satu hadis, bila ada sahabat nak membunuh orang munafik, Nabi beritahu, bahkan kita bersahabat dan kita berlemah lembut dengan mereka. Itulah rahmat Nabi kepada orang munafik. Tapi setengah-setengah kita, kadang-kadang ustaz pun kasar dengan orang kafir, bahkan dengan orang Islam pun mereka kasar. Tidak ada rahmat. Dengan orang kafir kalau boleh mereka nak halau keluar daripada negara kita. Tapi Nabi ni dengan orang munafik yang solat belakang Nabi, yang merancang kejahatan, yang memfitnah pada Aisyah, Nabi masih ada rahmat nak minta ampun bagi pihak mereka. Jadi rahmatlah, kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang di atas muka bumi, termasuklah orang kafir, iaitu kamu berdakwah pada mereka, kamu berdoa supaya Allah ampunkan mereka, maka pasti Allah akan merahmati kamu. Jadi salah satu syarat untuk mendapat rahmat Allah ialah kita mesti rahmat kepada orang lain. Selagi mana kita tidak rahmat kepada orang lain, maka itu penghalang besar untuk kita mendapat rahmat Allah. Puasalah banyak mana sekalipun, sedekahlah banyak mana sekalipun, tapi kalau kita tidak ada rahmat kepada orang lain, maka kita tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita berhenti sampai ayat 5, kita sambung ayat 6. Bila orang-orang munafik ni ditawarkan, pergilah jumpa Rasulullah supaya Rasulullah minta ampun untuk kamu, tapi sikap mereka ialah, reaksi mereka menolak, mereka berpaling. Bahkan mereka menerukan permusuhan mereka dengan Nabi, dengan Islam. Kemudian Allah beritahu, Allah simpulkan. Allah beritahu pada Nabi, kalau kamu minta ampun banyak mana pun, tidak ada faedah. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, sawa'un, sama sahaja. Alaihim, sama saja ke atas mereka, astaghfarta lahu, engkau memohon ampun untuk mereka, am lam tastaghfir, atau engkau tidak Allah kata pada Nabi, sama saja engkau minta ampun pada mereka ataupun engkau tidak minta ampun, sama. Maksud sama tu apa dah? Maknanya tidak ada faedah pun.
tidak ada faedah pun. Bahkan yang kita sebut dalam kelas yang lepas, dalam surah At-Taubah, Allah bagi andaian. Surah At-Taubah ayat 70. Allah kata apa? In tastaghfir lahum, sekiranya engkau minta ampun untuk mereka 70 marrah, 70 kali. Falan yaghfirullahu lahum, Allah tak akan ampunkan. Lam dalam bahasa Arab ni menunjukkan untuk, ada maksud dia untuk selama-lamanya. Kalau minta ampun ini maksud 70, bukan mesti bilangan 70, tapi nak beritahu kalau Nabi minta ampun beratus kali sekalipun, Allah tetap tidak ampunkan dosa orang munafik. Kenapa ni? Allah kata la yaghfirullah, tidak sekali-kali Allah ampunkan bagi mereka. Tidak sekali-kali Allah ampunkan bagi mereka. Kenapa? Apa sebab? Sebab apa ni? Walaupun Nabi ni doa mustajab, doa Nabi adalah doa yang terbaik, doa Nabi doa yang terus dimakbulkan oleh Allah. Tapi bila Nabi minta ampun untuk orang munafik, walaupun 70, walaupun 700 kali, Allah tetap tidak makbulkan doa Nabi. Kenapa? Bukan sebab Nabi ada masalah, bukan sebab kecacatan doa Nabi, tapi sebabnya Allah kata innallah, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi hidayat al-qaum, pada kaum al-fasiqin, yang fasik. Ini sebab dia kenapa Allah tak akan ampunkan, walaupun yang minta ampun bagi orang munafik itu Nabi, kemudian bilangannya bukan sekali, bukan 70 kali, mungkin beratus kali, tapi Allah tetap tidak ampunkan. Apa sebab? Sebabnya ni, Allah begitu sebab. Sambil Allah begitu sebab, dan Allah juga bagi amaran, amaran ataupun ancaman. Allah tak akan bagi hidayat pada kaum yang fasik. Jadi penghalang orang munafik daripada diampunkan dosa ialah fasiq. Al-fisqu. Al-fisqu makna al-khuruju an ta'atillah. Fisqu dalam bahasa Arab makna dia ialah khuruj, keluar dari ketaatan kepada Allah. Fisqu makna dia khuruj an ta'atillah, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Maknanya ketaatan kepada Allah dah tidak ada dalam hati orang munafik. Ketaatan kepada Allah dah tidak ada dalam hati orang munafik. Maka itu dipanggil fisqu, ataupun kalau orang fasik, fasiqun, fasiqin. Cuma fasik ni ada dua, satu asghar, yang kedua akbar. Fasik ada dua, satu fasik asghar, iaitu yang buat dosa kecil berterusan. Yang kedua
Dosa besar. Tapi masih Islam, ha? Jadi fasik asghar ialah sama ada dia buat dosa kecil berterusan ataupun dia buat dosa besar seperti minum arak, rasuah, deraka pada mak bapak, mengumpat. Tapi dia masih Islam, masih dalam lingkungan Islam. Dia tak terkeluar daripada agama. Fasik yang akbar ialah kufur kepada Allah. Keluar dan keluar daripada Islam. Okey? Jadi fasik yang besar ialah kufur kepada Allah seperti sembah berhala, tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada azab kubur, engkar pada Rasulullah. Kalau fasik yang besar ni, maka dia terkeluar daripada Islam. Jadi yang Allah tak bagi hidayah ni, fasik yang mana ni? Fasik yang besar. Fasik al-fasiki mana? Fasik akbar. Jadi orang munafik ni, mereka ada sifat fasik kecil ke fasik yang besar? Yang besar. Sebab itulah Allah tak bagi keampunan pada mereka. Sebab mereka telah kafir. Dan sebab itu dalam neraka, mereka neraka paling bawah sekali. Neraka paling bawah sebab dah terkeluar daripada Islam. Okey, timbul soalan. Timbul soalan. Kalau ikut ayat ni, Allah tak bagi hidayat pada orang yang fasik ataupun orang yang kafir. Tapi ada tak orang munafik yang dapat hidayat? Soalannya, ada tak orang munafik yang dapat hidayat? Ada. Ada tak orang yang kafir yang juga dikatakan fasik dapat hidayat? Ada. Kalau ada, macam bercanggah dengan ayat ni. Ayat ni kata Allah tak bagi hidayat. Tapi realitinya, ada je orang yang fasik yang dapat hidayat Allah. Okey, pendapat pertama mengatakan yang Allah kata tak bagi hidayat ni, yang Allah tahu. Yang Allah tahu sejak azali dia tak akan beriman sampai dia mati. Ini maksud ayat ni. Iaitu orang yang Allah dah tahu dia memang fasik dan tak akan bertobat. Jadi orang ni Allah kata Allah tak akan bagi hidayat sampai dia mati. Adapun orang fasik ataupun orang kafir yang beriman tak termasuk dalam maksud ayat ni. Tak termasuk dalam maksud ayat ni. Okey. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, Allah tidak bagi hidayat pada kaum yang fasik. Maknanya apa? Penghalang dia dapat hidayat apa dia? Ramai yang tak dapat hidayat. Apa sebab? Apa penghalang? Jawapannya ialah sebab ada fisku. Sebab ada fisku, sama ada asghar ataupun akbar. Jadi bila hilang sebab fisku, maka Allah pun bagi hidayat. Jadi tafsiran kedua, Allah tak bagi hidayat pada kaum yang ada sifat fasik. Mana bila hilang sifat fasik, dapatlah hidayat. Okey? Jadi daripada sini kita dapat tahu ramai yang tak dapat hidayat, penghalangnya ni al-fisku. Dia lawan Tuhan. Bila lawan Tuhan tak dapat hidayat. Okey? Mungkin ada soalan. Dia antara orang kafir dengan munafik. Antara kafir dengan munafik ni, yang mana lebih mudah masuk Islam? Yang mana lebih mudah masuk Islam? Kalau ikut ayat ni, Allah kata apa? Kalau Nabi minta ampun 70 kali pun, orang munafik Allah tak akan ampunkan. Makna menggambarkan orang munafik ini lagi susah untuk dapat hidayat dibanding dengan orang kafir. Sebab itulah di zaman Nabi, orang kafir yang masuk Islam jauh lebih ramai bilangannya daripada orang munafik yang masuk Islam. Apa sebab? Sebab kafir ni biasanya, kafir bila dia kufur, dia dusta campur jahil.
Tapi kalau orang munafik biasanya dusta, campur dengki. Orang munafik ni susah sangat untuk dapat hidayah. Sebab apa? Dia ada satu lagi, dengki. Dia dengki sangat pada Nabi Muhammad, yang asalnya sepatutnya sebelum Nabi datang, dia dilantik, Abdullah bin Ubay dilantik sebagai ketua Madinah. Tapi bila Nabi datang je, orang Madinah angkat Nabi. Itu bermula daripada situ dia sangat dengki pada Nabi Muhammad. Jadi antara penghalang besar orang munafik dapat hidayah selain daripada dusta ialah dia dengki. Adapun orang kafir ni biasanya ada juga dengki, tapi secara umum yang paling banyak ialah dusta dan jahil. Sebab dia jahil. Bila dia jahil, tiba-tiba dia beri ilmu, dia akan lebih mudah untuk beriman. Sombong, ya, sombong pun ada juga. Kadang-kadang kedua-dua ni ada sombong. Sebab itulah orang kafir yang tidak ada sifat dengki dan tidak ada sifat sombong, dia lebih mudah. Macam tu kan Sahih Fir'aun, dia mudah beriman. Sebab apa? Dia tidak ada sombong. Kenapa dia tak sombong? Yalah, dia pun tak ada pangkat, tak ada kedudukan, tak ada nama. Yang biasa yang sombong ni siapa? Yang rasa dia hebat, iaitu orang yang ada pangkat, ada harta. Bila ada kelebihan, dia rasa sombong. Bila dia rasa sombong, itu antara juga penghalang untuk dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kita pergi ayat seterusnya. Allah rakam lagi kisah orang munafik. Humul lazina, mereka itulah al-lazina, orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, la tunfiqu, jangan kamu infak, ala man, ke atas man, orang yang indah di sisi Rasulullah. Hatta sehingga yang faddu, mereka meninggalkan Rasulullah. Tengok jahatnya orang munafik. Dia kata apa? Dia kata kepada orang Ansar, orang munafik berkata kepada orang Ansar, sebab Nabi dan sahabat yang datang daripada Mekah, mereka banyak harta tapi mereka tinggal di Mekah. Sebab bila mereka berhijrah secara sembunyi, mereka terpaksa tinggalkan harta. Jadi dia pergi ke Madinah sehelai sepinggan. Jadi mereka perlukan bantuan, perlukan tempat tinggal, perlukan makanan, perlukan pakaian. Siapa yang bantu mereka? Orang Ansar. Maka orang munafik jahatnya mereka kata pada orang Ansar pada, jangan infak pada orang-orang muhajirin yang ada bersama Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga mereka semua orang Ansar, orang muhajirin tinggal Nabi. Biar Nabi duduk sorang-sorang. Jadi apa message daripada ayat ni? Apa yang Allah nak sampaikan daripada sifat orang munafik ni? Pertama Allah nak beritahu musuh Islam ni, cara mereka berfikir untuk menyekat Islam, untuk menyekat dakwah Islam, salah satunya ialah dengan menarik rezeki orang-orang yang terlibat dengan Islam ataupun terlibat dengan dakwah. Contohnya tangkap ustaz, tangkap penceramah, tangkap pendakwah, potong gaji, buang kerja. Jadi itu cara pemikiran orang-orang munafik ataupun musuh Islam.
Dan mereka nak menyekat Islam iaitu dengan menyempitkan rezeki orang yang terlibat dalam dakwah. Dan kita tengok sejarah, sejak zaman para Nabi sampai hari ini, biasanya pendakwah ni susah cari makan. Dia sekat sana, dia sekat sini. Itu cara pemikiran orang munafik ataupun musuh Islam. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu orang munafik ni dan juga orang kafir, dia rasa macam rezeki tu dia punya. Dia boleh kontrol. Dia nak bagi orang lapar, dia nak bagi orang miskin, dia nak bagi orang kaya. Dia rasa dalam kepala dia, itu kami punya. Sebab apa? Sebab di hujung Allah kata, la yafqahun. Mereka tak faham. Sebenarnya rezeki itu adalah milik Allah. Dan Allah nak bagi siapa kaya, siapa miskin, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi ialah cara manusia berfikir yang salah ialah dia rasa manusia boleh menyempitkan rezeki orang dan menyenangkan orang. Itu cara pemikiran orang kafir dan cara pemikiran itu adalah sangat bercanggah dengan akidah Islam. Tak bagi tauliah. Ialah tu. Okey? Jadi kalau kita ada cara berfikir macam tu, dengan rezeki, dengan tak ada kerja, dengan gaji tak banyak, hidup kita susah, kita mewarisi cara orang munafik berfikir. Kalau duit tak ada, susah nak hidup. Kalau pangkat tak tinggi, susah nak hidup. Kita pun akhirnya bekerja keras untuk dapat duit banyak, untuk naik pangkat. Sebab kita rasa macam duit dan pangkat itulah yang menjamin kesenangan hidup kita. Itu sebenarnya cara hidup, cara berfikir orang munafik ataupun orang kafir. Tengok dia kata apa ni? Orang Ansar jangan bagilah duit pada orang muhajiri. Mereka datang ke Madinah meminta sedekah, miskin. Kalau kamu tak bagi, habis. Tamat riwayat hidup mereka dan Islam pun tak akan bangkit. Okey, kemudian Allah jawab. Allah jawab. Walillahi. Allah jawab kepada orang munafik dan mereka yang sefikiran dengan mereka. Dan lillahi, milik Allah. Khazain apa dia? Khazanah makna perbendaharaan ataupun harta. Allah nak bagi tahu kalau sebut li di awal, lillahi. Kemudian khazain. Berbeza kalau lillah sebut di awal dengan lillah sebut di akhir. Kalau sebut di akhir, makna apa? Khazain as-samawati wal ard lillah. Perbendaharaan apa yang di langit dan di bumi milik Allah. Boleh tambah Kalau lillah di belakang, milik Allah boleh tambah. Wali Muhammad, contohlah. Dan juga untuk Muhammad, milik Muhammad. Kalau lillah di belakang, tapi dalam ayat ni lillah di hadapan. Maksud apa tu? Bila lillah di depan, kena terjemah apa? Hanya milik Allah. Bila hanya milik Allah, tak ada satu pun makhluk yang berkuasa di atas segala apa yang di langit dan di bumi. Walaupun dia adalah Nabi Muhammad. Jadi Allah nak beritahu kepada orang munafik dan yang sealiran dengan mereka, kamu nak sekat rezeki Muhammad, kamu nak sekat rezeki orang-orang muhajirin, kamu nak sekat rezeki orang-orang Islam. Tak adalah, jangan buang masa, jangan buat kerja sia-sia. Sebab apa? Rezeki itu bukan 10 juta, bukan 10 bilion, tapi semua yang di langit, semua yang di bumi milik Allah. Jadi tak ada siapa yang boleh sekat. Kalau Allah nak bagi pada seseorang, walaupun 1 juta orang menghalang, sampailah rezeki itu pada itu. Tapi kalau Allah tak nak bagi, kamu buat apa sekalipun, rezeki itu tak akan sampai pada Tuhan dia. Ini Allah nak betulkan cara berfikir. Cara yang betul berfikir ialah rezeki itu semua daripada Allah
dan milik Allah. Kemudian yang kedua, Allah nak beritahu jangan risau pasal rezeki. Sebab apa? Sebab yang Allah miliki bukan satu Malaysia, bukan satu bilion. Yang Allah miliki semua di langit dan semua di bumi. Cuba tanya diri kita, patut tak aku risau pasal rezeki? Aku makan bukan banyak pun, mungkin RM50 satu hari. Tapi aku risau, takut tak dapat makan rezeki. Sedangkan yang pemberi rezeki itu, dia memiliki semua yang di langit, semua di bumi. Patut tak aku risau? Aku hanya perlu RM50 je setiap hari. Tapi yang bagi rezeki itu, pemilik langit dan bumi. Jadi patut tak aku risau? Ini akidah, Akidah Allah nak ajar kita, jangan risau pasal rezeki. Kalau siapa risau pada pasal rezeki, dia tak percaya pada ayat ni. Dia tak yakin pada Allah. Yang bila tak yakin pada Allah itulah yang habiskan masa untuk cari rezeki. Bukan nak cari Tuhan pemilik rezeki. Akhirnya hidupnya menderita, rezeki dapat tapi hidupnya tak tenang. Jiwanya tak tenteram. Sebab apa? Dia tak cari pemilik rezeki. Jadi rezeki ni sebenarnya bukan makan minum saja, bukan harta, tapi rezeki yang paling mahal apa dia? Rezeki yang paling mahal. Apa rezeki paling mahal? Ni kalau kita tanya ni, ataupun kita ditanya, siapa pemilik rezeki sebenar? Semua akan jawab Allah. Tapi bila kehidupan kita setiap hari, kita rasa macam rezeki itu bukan milik Allah. Milik siapa? Milik syarikat tu. Sebab tu kita bagi ketaatan kita pada syarikat sepenuhnya. Rezeki milik siapa? Milik bos. Sebab tu kita dengar cakap bos sepenuhnya. Dari segi realitinya. Tapi bila bertanya, kita akan jawab, rezeki itu milik Allah. Kita tak bagi ketaatan sepenuhnya kepada Allah yang pemilik rezeki sebenar. Betul kan? Jadi rezeki paling mahal apa dia? Hidayah Allah. Dan nak dapat hidayah Allah ialah keampunan. Sebab tu Nabi nak minta ampun kepada orang munafik. Nabi bukan nak bagi rezeki pada orang munafik. Tak, sebab rezeki ni tak ada masalah. Cuba buka surah ni, surah Hud ayat yang ke-6. Surah Hud ayat yang ke-6. Surah Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu wa mustaw Okey. Cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin. Dan tidak ada min dabbah. Apa makna dabbah? Apa saja yang melata di atas muka bumi. Sama ada orang ataupun haiwan ataupun jin, semua termasuk ni. Sama ada yang berkaki 4, yang berkaki 2, yang tak ada kaki, yang berkaki berpuluh-puluh seperti lipan, semua tu illa 'ala Allahi rizquha, melainkan 'ala Allah. Cuba tengok ayat ni, 'ala Allah, melainkan ke atas Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila sebut 'ala Allah menunjukkan apa? Melainkan seolah wajib ke atas Allah. Bila kata Allah, makna malaikat wajib ke atas Allah rizquha, memberi rezeki kepada siapa ni? Semua dabbah. Bila Allah cipta ular, semua ular ada rezeki. Bila Allah cipta lipan ke, ulat ke, semua ke atas Allah rezekinya. Jadi kalau binatang
yang tak berakal pun Allah jamin rezeki. Kadang-kadang kita tengok tikus. Tikus ni rezeki dia di mana? Rezeki dia di dapur rumah kita. Bila rezeki dia? Siang ke malam? Malam. Dalam gelap. Kita dah tutup semua, tapi dia boleh hidup dalam rumah kita, di dapur, di tempat yang gelap. Berapa lama dah? Mungkin dah berbulan-bulan, mungkin bertahun. Tikus duduk di dapur rumah kita, di tempat yang gelap. Dia malam baru keluar, tapi dia boleh hidup, beranak lagi. Tengok-tengok beranak 3 ekor. Tiba-tiba kita ni yang ada akal, di waktu siang cerah, kita takut rezeki pasal sehingga kita melewatkan solat, sehingga tak ada masa nak tadabbur ayat-ayat Allah. Jadi kadang-kadang kehidupan kita menggambarkan bahawa kita tak yakin pada rezeki, sebagaimana burung yakin pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni Allah nak tempelak orang-orang yang seumpama orang munafik, yang dia rasa rezeki tu mesti ada duit, mesti bekerja keras. Tak, rezeki yang paling besar ialah bila dapat hidayah Allah, bila dapat keampunan Allah, semua settle. Semua settle. Sebab itulah Nabi berhijrah ke Madinah, tak bawa apa-apa, tapi Nabi hidup. Tak ada seorang pun sahabat yang daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah mati kebuluran. Walaupun mereka tak bawa satu sen pun, dan tak ada jaminan pun pekerjaan di Madinah, tapi mereka sihat walafiat, boleh pergi berperang lagi dan dapat pula harta rampasan. Nabi Yunus AS rezekinya di mana? Dalam perut ikan. Berapa lama? Lama dalam perut ikan, tapi tak mati pun. Pemuda kafir duduk dalam gua 309 tahun, tak makan apa-apa, Allah bagi dia hidup. Hajar duduk tengah padang pasir, di tengah padang pasir bertahun-tahun, pokok pun tak ada, buah-buahan pun tak ada, tapi Allah bagi dia hidup. Sebab apa? Sebab dia dapat rezeki paling mahal, iaitu hidayah Allah. Dia dapat keampunan Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan mana tak payah kerja, tak. Kerja yang paling mahal untuk dapat rezeki ialah bertakwa. Berapa ramai yang bekerja tapi tak bertakwa, maka rezeki itu jadi musibah kepadanya. Dengan sebab dia cari rezeki, menambahkan dosa. Dengan sebab dia cari rezeki, menambahkan dosa. Sebab apa? Sebab tidak ada takwa. Dan sebaliknya, orang yang tak ada rezeki ni, kadang-kadang sebab dia bertakwa, dia boleh hidup walaupun tak ada makanan. Sebab syarat untuk dapat rezeki ialah bertakwa kepada Allah. Cuba buka surah Al-Isra ayat 31. Surah Al-Isra ayat 31. Wala khasyatu imlakin nahnu kana. Okey. Allah kata apa? Ini ayat ni tuju pada orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah. Apa jenayah antara jenayah besar yang dibuat oleh orang Mekah? Iaitu membunuh anak perempuan. Sebab apa mereka bunuh anak perempuan? Sebab takut rezeki. Dia kata anak perempuan ni tak ada guna. Bila membesar tak boleh membantu keluarga, tak boleh bekerja. Kalau ada peperangan tak boleh berperang bersama lelaki. Jadi hidupnya anak-anak perempuan ni sia-sia dan menyusahkan, membebankan keluarga. Maka sebab tu dia bunuh. Maka Allah tempelak mereka. Allah kata apa? Wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Jangan. Kenapa?
Kenapa mereka bunuh? Khasyata, kerana takut imlak rezeki. Takut tak cukup rezeki. Maka Allah bagi sebab. Kenapa tak boleh bunuh? Sebab Allah kata, nahnu narzukuhum. Kami yang bagi rezeki pada mereka ni. Mereka ni aulad. Kalau kamu takut anak kamu ni, kalau membesar tak cukup makan, tak cukup rezeki, Allah jawab, kami yang bagi rezeki pada anak kamu, bukan kamu. Jadi kenapa kamu takut anak kamu tak dapat rezeki? Sebab yang bagi rezeki pada anak kamu bukan kamu, kami. Bahkan Allah tempelak lagi, wa iyyahum, dan kamu sendiri pun, kamu sendiri. Cuba tengok ayat semula. Ya. Nahnu wa iyyakum. Jadi kalau dia bunuh anak sebab takut anak tak dapat rezeki, dia dah cukup dah. Tapi bila ada tambah anak seorang lagi, rezeki anak yang baru tu tak ada. Maka Allah jawab, yang kamu takut anak tak dapat rezeki, nahnu narzukuhum. Kami yang beri rezeki pada anak. Bahkan kamu yang takut pun, wa iyyakum. Kamu yang takut anak tak dapat rezeki, kamu pun kami bagi rezeki. Jadi kenapa nak takut? Memang tak ada seorang pun yang mampu memberi rezeki pada dirinya sendiri. Apatah lagi nak bagi rezeki pada anak, pada orang lain, tak ada. Tak ada seorang pun. Tapi semua tu rezeki daripada Allah. Kita pun Allah bagi, anak pun kita bagi, cucu pun Allah, anak pun Allah bagi, cucu pun Allah bagi, semua. Jadi pasal rezeki ni sepatutnya tak timbul. Yang timbul ialah apa tujuan kita hidup. Bukan untuk cari rezeki, bukan untuk mengumpulkan harta. Tujuan kita hidup ialah untuk liya'budu, untuk menyembah, untuk mengabdikan diri pada Allah. Bila ibadat pengabdian tak sempurna, itu jadi masalah. Rezeki tak ada masalah. Saya bagi analogi, contoh. Kebanyakan manusia bila dia tak yakin rezeki itu daripada Allah, apa akan berlaku? Dia akan bekerja habis-habisan, kadang-kadang sampai tinggal solat, sampai lambat solat, sampai tak belajar agama. Sebab dia yakin, kalau tak bekerja, tak dapat rezeki, tak boleh hidup. Sedangkan Allah dah bagi tahu, tujuan kamu dicipta untuk beribadat, bukan untuk cari rezeki. Rezeki kami bagi. Analoginya macam ni. Kalau kita tengok budak-budak ni duduk di asrama, makanan telah disediakan. Makanan telah disediakan. Jadi bila dihantar ke asrama, budak ni tak pergi sekolah. Tak buat kerja sekolah. Kenapa? Duk risau, dapat makan tak pagi ni? Sampai dia tak pergi kelas. Kemudian tengah hari tak pergi kelas lagi, tak masuk kelas lagi. Sebab apa? Dia risau. Takut tak dapat makan tengah hari. Malam pun sama. Sampai tak study, tak buat kerja sekolah. Sebab apa? Risau, takut tak dapat makan malam. Sedangkan sekolah tu asrama penuh. Memang pihak asrama, pihak sekolah akan bagi makan. Tapi punyalah risau dia takut berpunca daripada silap faham. Seolah dia faham pergi ke asrama nak makan. Jadi yang tu dia takut akhirnya tak jadi pergi sekolah, tak jadi belajar. Sebab cara berfikir yang salah. Begitulah kebanyakan manusia. Allah cipta kita di dunia ni macam asrama. Makanan telah disediakan, macam pihak asrama telah sediakan makan kepada pelajar asrama penuh. Supaya apa? Supaya pelajar tu hanya fikir nak belajar aja. Maka begitu juga Allah cipta kita dan Allah jamin rezeki. Jangan takut pasal rezeki. Supaya apa? Supaya kita sentiasa fikir nak solat, nak beribadat pada Allah saja. Kalau ibadat tak sempurna, kita baiki. Kita belajar lagi. Itu je Allah nak. Jangan fikir, jangan takut pasal rezeki. Tapi akhirnya macam budak tadilah. Duk pergi asrama, dan rezeki telah dijamin, tapi fikirannya salah. Dia ingat dia pergi makan, nak pergi makan, bukan nak pergi belajar. Akhirnya dia risau pasal rezeki dan akhirnya tak pergi belajar. Itulah kehidupan manusia. Dia salah faham rezeki itu tak dijamin dan kalau tak bekerja keras tak dapat rezeki. Akhirnya tujuan dia dicipta untuk beribadat, akhirnya dia letak ke belakang. Kerja tak solat, kerja buka aurat, kerja rasuah, kerja buat benda haram.
Sebab dalam kepalanya hidup untuk makan, bukan untuk beribadat pada Allah. Kalau matlamat jelas, hidup untuk beribadat, masuk waktu dia berhenti solat. Masuk waktu dia berhenti solat. Kenapa? Sebab aku sembah siapa ni? Tuhan yang bagi rezeki pada aku. Aku bekerja tadi nak cari rezeki. Dan sekarang aku berhenti nak sembah siapa? Tuhan yang nak bagi rezeki tu. Jadi kenapa aku tak boleh sembah dia sedangkan aku nak cari rezeki dia punya? Jadi kalau cara kita berfikir betul, semua akan jadi baik. Okey? Jadi Allah kata, bagi Allah khazanah di langit dan di bumi. Langit pula 7 lapis. Wal ard, dan di bumi. Walakin, akan tetapi, al-munafiqun, orang-orang munafik, la yafqahun, tidak faham. Maknanya jahil. Ini penyakit besar manusia ni. Penyakit besar manusia apa dah? Jahil, tak faham. Dia tak faham rezeki itu milik Allah. Rezeki itu Allah dah dijamin. Maka akhirnya dia rasa dia boleh sekat rezeki orang. Dia rasa dia boleh halang kebahagiaan orang. Dan akhirnya dia buat kerja yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit orang munafik. Dan penyakit ini ada pada orang Islam. Bila dia jahil, rezeki itu Allah dah dijamin, maka dia akan buat kerja yang sama dengan kerja orang munafik. Dia cari rezeki dan dia yakin dengan usaha dia dapat rezeki, kemudian dia sekat pula orang Islam ataupun orang yang nak menyebarkan Islam, dia sekat seolah dia tu Tuhan. Dia boleh tentukan rezeki orang tu, boleh tentukan orang tu sempit ataupun kaya. Ini cara orang-orang munafik berfikir. Jadi semoga kita dijauhkan daripada sifat munafik, yang antaranya tak yakin bahawa rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebutkan, waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata, Azhar, kamu tak ada. Siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, yufaqihu. Ni. Allah beri kefahaman pada agama. Jadi bila tak faham, jadi macam inilah, sama ada dia kafir ataupun munafik. Rupa macam Islam, salat bersama orang Islam, pergi umrah bersama orang Islam, tapi sebenarnya la yafqahun, jahil agama. Akhirnya di akhirat besok, kalau dia tak bertaubat, dia akan masuk neraka. Walaupun dia salat bersama orang Islam, dia bersedekah bersama orang Islam. Okey? Jadi siapa yang nak nikmat yang paling besar ialah yufaqihu fid din. Belajarlah agama, faham betul-betul, khususnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat 51. Ayat 51 surah 56. Betul. Analogi tadi berkait dengan ayat 51 surah 56. Betul, surah Az-Zariyat. Okey, cukup setakat ni. Ada soalan? Tapi okey, soalan dia Nur Fazilah. Kadang-kadang bukan fikir pasal takut rezeki hilang, tapi menunaikan tanggungjawab sebagai pekerja. Okey. Cara kita berfikir iaitu bukan takut rezeki hilang, tapi memikirkan tanggungjawab sebagai pekerja. Sebenarnya cara berfikir itu, cara fikiran macam tu nampak macam betul. Tapi bila kita detailkan, kita halusi, nampak macam tempang. Kalau kita rasa kita bekerja nak tunaikan tanggungjawab sebagai pekerja, maka sebelum kita fikir kita sebagai pekerja pada bos kita ataupun syarikat, sebelum tu kita kena fikir kita adalah pekerja pada Tuhan kita.
Kalau kepada manusia yang bukan cipta kita, yang bukan bagi rezeki, kita bagi komitmen sepenuh kepada dia, maka kenapa kepada Tuhan yang mencipta kita, kadang-kadang solat tak lengkap, kadang-kadang solat tak khusyuk, kadang-kadang baca Quran tak sempat, kenapa? Jadi cara berfikir itu betul, kita nak bagi tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Tapi ingat, sebelum tanggungjawab sebagai pekerja, pastikan kita jalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Itulah tanggungjawab kita yang paling besar dan paling utama. Dan kerana itu kita dicipta. Kita dicipta bukan sebagai pekerja pada bos tu, pada syarikat tu, tak. Tujuan utama kita dicipta sebagai pekerja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja kita sebagai hamba Allah sempurna, insya-Allah kerja kita dengan syarikat, dengan bos akan jadi baik. Akan jadi baik. Sebab tu dah kata ulama, siapa yang boleh jaga solat 5 waktu tepat pada waktunya, khusyuk, maka orang ni kerja dengan orang akan sempurna. Tapi kalau solat 5 waktu tak sempurna, tak tepat, tak khusyuk, dia memang akan ada masalah dengan orang juga. Sebab apa? Dengan Tuhan pun ada masalah, maka dengan orang pun ada masalah. Oh, okey. Soalan lain, macam mana kalau kita belajar agama tapi tak dapat nak beramal dengan semuanya? Okey. Kita belajar agama tapi tak dapat belajar, tak dapat beramal dengan semuanya. Satu, kalau kita faham agama lah, Allah kata apa dalam Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan mereka yang setakat yang kamu mampu. Kalau kita belajar banyak tapi kita boleh buat separuh. Sebab apa? Sebab tak mampu. Maka itulah tanda kita faham. Kalau betul tak buat semua sebab tak mampu, maka kita dimaafkan, tak ada masalah. Tapi adakah betul-betul kita tak buat semua sebab tak mampu atau sebab malas? Kalau tak buat sebab malas, sifat orang munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka salat, mereka malas. Bila mereka bersedekah, mereka rasa berat, rasa benci, rasa tak suka bersedekah. Jadi, kalau betul kita belajar banyak dan tak mampu buat semua, betul-betul tak mampu, kita dimaafkan. Tak ada masalah. Jangan risau. Allah tak zalim. Allah tu sangat penyayang. Sebab tu Allah juga suruh kita berdoa. La Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Allah suruh kita berdoa, minta pada dia. Apa dia? Wahai Tuhan, jangan engkau hukum pada kami yang in nasina, sekiranya kami terlupa. Ada yang kami belajar tapi terlupa nak buat. Okey, kita minta pada Allah, jangan hukum kami. Au akhta'na, ataupun apa yang kami tersilap. Kalau kami tersilap buat, maka jangan hukum kami. Jangan jadikan ia sebagai satu dosa. Tapi yang kami mampu, tapi kami tak buat, itu kena hukumlah. Okey? Siapa sebenar Wahabi? Golongan Sunnah. Saya tak tahu Wahabi. Saya tak tahu pasal Wahabi, ya. Saya tahu apa yang Allah cakap dalam Quran, apa yang Nabi cakap dalam hadis, dan pendapat-pendapat ulama yang selari dengan Al-Quran dan hadis. Boleh tanya orang yang ada kaitan, Ustaz, kerut tak sah dah rupa. Apa ni? Ini bahasa apa ni? Tengok, kerut tak sah dah rupa Zaid. Siapa ni? Oh, tak tahu, tak faham. Ini macam bahasa Siamnya. Tak mampu, tak sama dengan malas. Okey. Ustaz, kalau bosnya solat tapi kadang-kadang tak, sebagai pekerja, adakah kami bersalah? Kalau bos solat, kadang-kadang solat, kadang-kadang tak, memang salah lah. Dari segi agama, solat tak boleh ambil sebahagian, ataupun 3 waktu ke, ataupun bermusim, tak boleh. Allah kata apa dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama keseluruhan. Jangan bahagian ni ambil, bahagian lain tinggal. Itu bukan agama, itu nafsu. Okey?
Satu. Yang kedua, bila kita tengok orang buat salah, seperti solat, kadang-kadang tak solat, maka kewajipan kita, Nabi kata apa? Bila tengok kemungkaran, tegur. Kalau ada kuasa, halang dia. Kalau tak mampu, step yang kedua, cakap dengan bahasa yang penuh hikmah, penuh kasih sayang. Kalau tak mampu juga, cukup benci dalam hati. Dan kalau boleh, bos tu memang tak solat, kalau boleh jangan bekerja lagi di situ. Sebab takut apa? Takut termasuk dalam larangan Allah, wala ta'awanu 'alal birri ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu saling bekerjasama dalam perkara yang baik dan perkara takwa, dan jangan kamu memberi kerjasama kepada perkara dosa dan permusuhan. Jadi kalau bos tu tak solat kan, dia buat kemungkaran, kita jadi pekerja dia, takut termasuk larangan tu, kita memberi kerjasama kepada kemungkaran. Maka kalau ada peluang untuk cari kerja lain dan amalan kita lebih sempurna, maka carilah peluang. Sebab itulah Nabi perintah sahabat di Mekah berhijrah. Kenapa? Sebab di Mekah sahabat tak sempurna ibadat mereka. Nabi tak sempurna dakwah mereka, banyak halangan, banyak kekangan. Maka kena keluar daripada kampung tu. Sebab tujuan dicipta untuk beribadat. Bila ibadat tak sempurna, kena keluar. Jadi jangan ingat Nabi dan sahabat keluar ke Madinah untuk cari kerja. Bukan untuk cari rezeki. Bukan sebab hidup di Mekah sempit, bukan. Tak, tapi sebab ibadat mereka tak sempurna. Dakwah tak boleh berkembang. Itulah tujuan kehidupan, maka kena keluar daripada kesempitan itu. Kesempitan, susah nak beribadat dan susah nak menyampaikan dakwah. Sebab itu juga Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi, dia pergi ke gua sebab apa? Bukan sebab nak makan, bukan nak sebab kerja lebih baik, bukan nak hidup lebih selesa. Apa yang selesa? Daripada rumah besar, pergi dalam gua. Maknanya ibadat dia dalam masyarakat tu, ibadat mereka dalam masyarakat bersama masyarakat yang jahil tak sempurna. Maka dia tinggal semua harta. Saya ulang, dia tinggal semua harta dan kemewahan dunia demi supaya akidahnya betul, supaya akidahnya selamat, ibadatnya sempurna. Pergi ke mana? Bukan pergi cari tempat kerja lebih baik, tapi pergi duduk dalam gua. Tak ada kerja, tak ada makanan, tapi akidah selamat. Akidah selamat. Ibadat sempurna kepada Allah. Okey. Ustaz, macam mana nak rasa kemanisan beribadat kalau setiap kali nak beribadat rasa berat, malas? Jadinya kena paksa diri buat juga, lawan. Memang Allah jadikan semua ibadat, semua benda yang baik nafsu tak suka. Nabi sebut dalam satu hadis, huffati al-jannatu bil makarih. Syurga ni dipenuhi dengan perkara yang nafsu tak suka. Bila tak suka, dia bertembung. Bila bertemu, dia akan rasa berat, malas. Maka rasa berat, rasa malas di peringkat awal, satu perkara biasa. Memang dia kena lawan. Allah pun sebut, wallazina jahaduna. Kalau nak dapat rahmat Allah, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Allah kata ayat 217 surah Baqarah. Allah kata apa? Orang yang beriman, kemudian dia berhijrah, meninggalkan maksiat, kemudian dia berjihad lawan nafsu, orang ni yang akan mendapat rahmat Allah. Jadi memang peringkat awal kena mujahadah, kena lawan nafsu. Tapi kalau kita dah rasa lama bermujahadah, akhirnya kita akan rasa kemanisan. Sebenarnya Allah nak uji setakat mana kita ikhlas, setakat mana kita sabar, setakat mana kita boleh bertahan dengan rasa berat dan rasa malas tu. Kalau kita lawan-lawan, akhirnya kita akan rasa kemanisan. Jangan separuh jalan. Kita sedang diuji oleh Allah. Okey. Harap respon soalan ABC. Apa tu? Mana soalannya? Bagi balik soalan. Sarah, maaf Ustaz, nak tahu betul ke orang yang gila dah tentu masuk syurga bawah sekali? Bolehkah kita tahu sebelum mati akan tahu
syurga atau neraka. Orang gila tak ada dalil lah. Orang gila tak ada dalil akan masuk syurga paling bawah. Cuma orang gila yang ada dalil ialah dia tidak dibebankan dengan tanggungjawab agama. Dia tak payah solat sebab tidak berakal. Syarat beriman, syarat beramal soleh mesti berakal. Bila dia gila tak ada. Tapi amalan dia sebelum gila akan dikira. Kalau dia memang jenis tak solat sebelum gila, maka dia gila, kemudian dia mati, dia akan tetap terima balasan, iaitu azab Allah berdasarkan apa yang berlaku sebelum dia gila. Tapi kalau lepas gila dia bertaubat, dia jadi orang beriman dan dia mati dalam keadaan iman, dia akan masuk syurga. Syurga paling bawah ke paling atas bergantung pada iman dan amalannya. Tak ada hadis orang gila syurga paling bawah. Ni kenapa? Okey, sebenarnya ada tak soalan, ada tak tanda-tanda orang tu ahli syurga ataupun neraka masa kat dunia? Ada, sebenarnya ulama bagi tahulah berdasarkan daripada Al-Quran. Allah kata orang yang beriman, beramal soleh, dia redha dengan takdir Allah, jiwa dia tenang. Jadi tanda-tanda ahli syurga kat dunia ialah jiwa dia sentiasa tenang, sentiasa bertakwa, sentiasa taat dalam apa keadaan sekalipun, dan apa saja takdir Allah, walaupun musibah tu berat, tapi dia redha, dia boleh senyum. Itu ciri-ciri ahli syurga kat dunia. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bila dia ditangkap, diseksa, diazab, dipenjara, apa dia kata? Apa musuh nak buat pada aku? Apa musuh nak buat pada aku? Aku pun tak faham. Sebab iman aku, kemanisan iman aku dalam hati. Jadi musuh tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dia tangkap aku dan dipenjarakan, aku peluang, bila dalam penjara, peluang untuk aku berkhalwat dengan Allah tanpa diganggu oleh sesiapa. Aku ibadat aku lebih khusyuk sebab tak ada gangguan. Jadi tak rugi pun kalau aku dipenjara. Kalau aku dibuang negeri oleh pemerintah yang zalim, aku dapat melihat kebesaran Allah di tempat aku dibuang negeri, maka meningkatkan iman aku, tak ada masalah. Kalau aku dibunuh, aku mati syahid. Jadi apa yang musuh nak daripada aku sebenar? Iman dalam dadaku, tak ada siapa boleh kacau. Itu antara ciri-ciri ahli syurga di dunia. Dan juga dekat mati, Allah sebut dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksud dia, orang yang beriman kepada Allah, yang kedua dia istiqamah, bukan iman bermusim. Dia beriman, dia beristiqamah, sentiasa beriman, sentiasa beramal soleh sepanjang masa sampai dia mati. Maka saat kematian, malaikat akan bagi tahu, berita gembira padanya bahawa kamu adalah ahli syurga. Wa abshiru. Mereka digembirakan dengan syurga yang dijanjikan kepada mereka. Jadi masa nak mati, malaikat dengan izin Allah akan memberi khabar, berita gembira kepada orang yang beriman masa dekat nak mati. Apatah lagi dalam kubur. Wallahu alam. Ustaz, kenapa walaupun bila kita banyak beribadat, akhlak kita masih tak berubah, masih dilalaikan dengan dunia? Saya fikir ibadat itu yang akan membuat kita jadi lebih baik, memelihara kita dari dosa. Tapi adakah mungkin juga kita yang kena jadi baik dulu, perbaiki akhlak, baru beribadat, ibadat itu sempurna? Subhanallah. Kenapa kita beribadat tapi akhlak tak mulia? Sama ada, bukan sama, tapi ada ciri-ciri lah. Orang munafik. Orang munafik beribadat, dia duduk solat pula di belakang Nabi, dia dengar tazkirah Nabi, tapi jiwa dia kosong. Hati dia tidak ikhlas. Hati dia tak ikhlas. Kalau hati tak ikhlas, ibadat macam mana pun dia tak akan membentuk akhlak yang mulia. Jadi asasnya ialah ikhlas kepada Allah. Kita solat kerana apa? Dan ikhlas ni sebenarnya bukan dalam solat je. Ikhlas, wajib kita ikhlas kepada Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Kita kahwin kerana apa? Kalau kahwin kerana nafsu, tak ikhlas. Dia akan menjejaskan akhlak kita dan ibadat kita. Kita bekerja kerana apa? Kalau bekerja kerana nak dapat dunia, nak dapat kesenangan dunia, kita tak ikhlas. Dia akan menjejaskan ibadat dan akhlak kita. Kita dapat anak, buat apa anak? Kalau kerana Allah, didiklah anak cara
yang Allah redha. Jangan ikut suka nafsu kita ataupun ikut kehendak orang ramai. Bila kita ikut kehendak nafsu ataupun kehendak orang ramai, kita tak ikhlas. Dia akan menjejaskan ibadat dan akhlak kita. Jadi asas untuk membentuk hati yang bersih dan akhlak yang mulia daripada ibadat ialah ikhlaskan hati, bukan dalam ibadat saja, dalam seluruh aspek kehidupan. Kita makan kerana apa? Kita membeli kerana apa? Kita beli rumah kerana apa? Beli kereta kerana apa? Mesti tak boleh lari kerana Allah. Sebab tu syaitan dah bersumpah depan Allah, aku akan sesatkan semua hamba-hamba kamu. Walaupun nampak dia salat, walaupun nampak macam orang beriman, tapi aku akan sesatkan mereka. Dan kebanyakan mereka akan sesat. Kecuali ibaduka al-mukhlasin, melainkan hamba engkau yang ikhlas. Yang ni aku tak boleh kacau. Yang ni syaitan bercakap benar. Syaitan bercakap benar satu, iaitu hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas, buat apa saja kerana Allah, maka hamba ni tak boleh diganggu, tak boleh ditipu oleh syaitan, dan ibadatnya akan melahirkan akhlak yang mulia. Jadi cek dalam diri kita, kita makan kerana apa, kahwin kerana apa, kerja kerana apa, beli rumah kerana apa, beli kereta kerana apa, beli telefon kerana apa, cek satu persatu. Wajib kita mengikhlaskan diri kita kerana Allah 24 jam. Bukan masa solat saja, bukan dalam masjid sahaja, bukan ketika bulan Ramadan sahaja. Apa maksud banyak ibadat? Ulang soalan, apa maksud banyak ibadat? Saya pernah sebutkan salah satu cara nak dapat cinta Allah, pertama solat fardu, yang kedua kena banyakkan solat sunat. Yang ketiga, kena banyak mentadabbur Al-Quran. Kadang-kadang kita ibadat banyak tapi Quran jahil. Pun salah tu. Sebab Quran merawat hati kita dan membentuk akhlak yang mulia. Sebab itulah bila ditanya pada Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Aisyah jawab apa? Quran. Jadi akhlak Nabi ialah sama dengan Quran. Jadi kalau kita faham, kita jahil Al-Quran, kita tak faham Al-Quran, macam mana akhlak kita boleh sama dengan Quran? Jadi ibadat kita dalam keadaan kita jahil. Sebab itulah ibadat itu tak membuahkan akhlak yang mulia. Jadi nasihat saya kepada orang yang beribadat, walaupun banyak tapi akhlak tetap tak baik, tadabbur Al-Quran satu persatu. Sebab itulah metod Nabi dan para sahabat, bila turun Al-Quran mereka belajar 10 ayat dan mereka faham, mereka amal, mereka berubah, mereka praktiskan akhlak yang ada dalam Quran. Selagi tak amal, selagi tak praktis, dia tak pindah ayat yang lain. Maka sebab itulah generasi sahabat ni adalah generasi yang terbaik, sebab mereka belajar akhlak daripada Al-Quran dan mereka praktiskan. Wallahu a'lam. Apa beza Muzammil dan Mudassir? Sama, Muzammil dengan Mudassir dua perkataan yang seerti, ya. Kadang-kadang Allah guna Muzammil, kadang-kadang Allah guna Mudassir. Tiap yang baik nafsu tak suka. Okay. Adakah dalil tentang bacaan surah Al-Ikhlas dengan membaca 3 kali ganjarannya sama seperti membaca Al-Quran? Ya, ada dalil. Yusuf, ada dalil. Nabi kata kepada sahabat, adakah kamu ni lemah nak khatam Quran setiap hari? Sahabat jawab, ya Rasulullah, mana mungkin kami mampu khatam Quran setiap hari? Nabi kata, bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Sebab 1 kali Qul huwallahu ahad sama dengan 1/3. Bila baca 3 kali, maka seperti membaca satu Al-Quran. Tapi dari segi pahala, tapi dari segi kebaikan tak sama. Baca Qul huwallahu 3 kali dengan kita khatam dan tadabbur setiap ayat, tak mungkin sama. Satu. Yang kedua, Nabi bagi alternatif kepada sahabat. Kalau nak khatam boleh baca 3 kali Qul huwallahu. Sebab apa? Kita kena faham, sahabat sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan cari rezeki, sibuk dengan berjihad. Kadang-kadang mereka tak ada masa nak baca Quran. Yang kita pula berdakwah pun tak, berjihad pun tak, tiba-tiba nak baca Quran, nak khatam dengan 3 kali Qul huwallahu. Tak patut. Masa banyak, bacalah satu persatu. Bacalah semua 30 juzuk. Wallahu a'lam. Okey. Apa mana? Macam mana? Macam orang KU yang sindrom Austin. Okey, jangan bimbang. Orang OKU, kalau dia waras, dia berakal, wajib.
Kalau orang OKU yang beriman dan beramal soleh, dia akan masuk syurga. Down syndrome ni makna akal dia tak waraskan. Bila tak waras, tak ada masalah. InsyaAllah dia akan masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga ialah dia berakal. Bila berakal, dia beriman dan beramal soleh. Maka dia akan masuk syurga. Kalau tak berakal, maka insyaAllah tidak ada tanggungjawab kepadanya, dia adalah ahli syurga insyaAllah. Jangan risau kepada yang Down syndrome. Risaulah yang waras, yang berakal tapi tak beriman kepada Allah. Dah. Okey, cukup. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kita sambung besok. Kita akan habiskan surah Munafikun besok dan seterusnya. Waktu yang sama, pukul 11. Apa pendapat Ustaz, ayat Taha dan Yasin itu adalah Nabi? Bukan. Tong Li, saya tahu Melayu ke Cina. Apakah pendapat Ustaz, ayat Taha dan Yasin itu adalah Nabi? Bukan. Taha bukan nama Nabi, Yasin pun bukan nama Nabi. Tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil. Okey, saya umumkan infak untuk iftar as-saimin di bulan Ramadan cukup setakat ni ya. Sebab duit dah banyak dan kita perlukan masa untuk agihkan. Jadi siapa yang nak infak untuk Ramadan cukup setakat ni. Dan kalau ada yang lebihan, kita akan guna untuk saluran yang lain. Sama ada bina sekolah di Kemboja ataupun kita lengkapkan pembinaan masjid yang ditaja oleh Ghulam di Nigeria. Jadi saya beritahu sekali lagi, infak untuk iftar Ramadan kita tutup. Sekiranya siapa nak infak untuk dakwah, untuk bina sekolah, untuk bina masjid di Kemboja dan di Nigeria, sila teruskan. Jadi siapa-siapa yang dah infak, mungkin duit dia tak sempat kita bagi untuk orang yang berbuka, maka kita akan gunakan untuk manfaat yang lebih besar. Seperti buat sekolah, buat masjid di Nigeria. Sebenarnya itu manfaatnya lebih besar daripada iftar as-saimin, insya-Allah. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.